Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel saya dan kembali lagi kita dalam segmen Sembang X Flagship Samsung Galaxy S9 Plus versus Snapdragon. Untuk video sebelum ini, saya ada buat video unboxing dan juga video quality check bagi peranti ini. Dan untuk video kali ini, saya akan buat review 1 bulan selepas menggunakan peranti second hand Samsung Galaxy S9 Plus ini. Sebelum itu, saya ingin menceritakan beberapa perkara tentang peranti ini. Secara umumnya, peranti ini dilancarkan pada Mac 2018 bersama kembarnya iaitu Samsung Galaxy S9. Harga permulaan ketika peranti ini mula dipasarkan di pasaran tempatan, harganya adalah bermula 3799 bagi varian 64GB. Dan sekarang ni selepas 3 tahun, harga bagi peranti ini sudah pun jatuh bawah 900 dan bawah 800 pun boleh dapat juga, tetapi boleh didapatkan secara second hand sahaja. Dan saya sudah pun menggunakan peranti ini selama 1 bulan. Dan ini review saya tentang peranti second hand Samsung Galaxy S9 Plus versus Snapdragon. Okey, baik. Dekat tangan saya ini merupakan peranti yang berwarna lilac purple dengan varian storan dalaman 64GB serta RAM bersaiz 6GB. Peranti Samsung Galaxy S9 Plus second hand yang saya telah gunakan selama 1 bulan ini merupakan set import, di mana ia dikuasakan dengan chipset Snapdragon 845 daripada Qualcomm dan GPU Adreno 630 yang juga daripada Qualcomm. Berbeza dengan peranti set tempatan di mana peranti tersebut dikuasakan dengan chipset Exynos daripada Samsung. Peranti ini dilancarkan secara rasmi dengan 3 varian storan dalaman yang berbeza, iaitu 64GB, 128GB dan 256GB, dan kesemua varian tersebut hadir dengan RAM bersaiz 6GB. Berbeza pula dengan peranti Samsung Galaxy S9 di mana peranti tersebut hanya didatangkan dengan RAM bersaiz 4GB sahaja. Dari segi luaran dan binaan peranti ini, bahagian depan dan belakang peranti ini dibuat dengan bahan kaca Gorilla Glass 5 dan juga lingkaran aluminium pada sisinya. Peranti ini juga terdapat ingress protection IP68 dust and water resistant, di mana ia dapat celup dalam air sedalam 1.5 meter dalam masa 30 minit. Namun saya tidak menggalakkan korang untuk celup phone ni dalam air sebab peranti ini merupakan peranti second hand. Kita tidak tahu sama ada peranti ini pernah dibuka atau sebaliknya. Kamera pula diletakkan secara menegak dan juga di bawahnya terdapat fingerprint scanner. Untuk butang fizikalnya, power button diletakkan di sebelah kanan peranti, manakala bagi volume button dan Bixby button diletakkan di sebelah kiri peranti ini. Dan juga terdapat SIM tray yang terletak di bahagian atas peranti ini. Bercakap tentang SIM tray, peranti ini hanya didatangkan dengan satu sahaja slot nano SIM serta slot SD card untuk penambahan storan. Jadi tidak heranlah apabila buat quality check untuk peranti ini, ia hanya memaparkan satu sahaja IMEI number, bermaksud peranti ini hanya support penggunaan single SIM. Dan sayang sekali, peranti ini tidak support untuk penggunaan eSIM. Dari segi paparan pula, peranti ini dipasang dengan paparan skrin jenis Super AMOLED beresolusi Wide Quad HD dan juga ada support untuk HDR10. Macam biasa, bila guna AMOLED, skrin akan nampak sangat cantik, view angle luas, warna pun terang dan hitam yang memang betul-betul hitam. Yang menariknya, korang boleh pilih resolusi untuk korang punya paparan, sama ada nak guna HD Plus untuk jimat bateri atau Full HD Plus ataupun Wide Quad HD Plus. Dan take note, semakin tinggi resolusi yang ditetapkan, semakin tinggi penggunaan bateri. Disebabkan ia menggunakan panel AMOLED, jadi terdapat fungsi always on display dan korang boleh pilih mana-mana clock style yang korang suka untuk dipaparkan. Dari segi softwarenya pula, ia dapat dikemas kini ke Android 10 sahaja. Namun begitu, ia masih lagi dapat security update yang paling latest, di mana saya baru sahaja selesai kemas kini security update-nya pada 8 April 2021 tahun inilah.
Untuk user interface-nya, ia dilengkapi dengan Samsung One UI 2.5 berasaskan Android 10. Peranti ini juga terdapat support untuk penggunaan Samsung DeX, di mana korang boleh convert phone korang daripada sebuah handphone kepada ala-ala desktop. Tetapi ia memerlukan external display seperti monitor ataupun TV. Dan untuk update terbaru ni, korang boleh aktifkan feature Samsung DeX walaupun hanya sambungkan kepada external display secara wireless. Dari segi kamera, bagi kamera belakang, ia didatangkan dengan binaan dua kamera belakang bersama flash LED, di mana kedua-dua kamera ini menggunakan setup 12 megapiksel dan juga terdapat hardware Optical Image Stabilization ataupun OIS dan juga 2 kali optical zoom. Gambar yang dihasilkan sangat cantik dengan warna yang agak natural dan juga agak saturated apabila hidupkan mode HDR. Gambar di waktu malam pula agak memuaskan dan juga kurang noise dan juga masih lagi diterima untuk penggunaan tahun 2021. Untuk rakaman video bagi peranti ini, ia boleh rakam sehingga Ultra HD 60fps, namun rakaman tidak akan disimpan secara automatik ke dalam storan tambahan SD card. Jadi hasil video hanya akan disimpan di dalam storan dalaman. Jadi untuk alihkan hasil video Ultra HD 60fps, korang perlu alihkan secara manual ke dalam SD card. Dan juga terdapat fungsi Pro Video di mana ia sangat sesuai untuk para content creator untuk adjust mana-mana setup pada mod Pro Video ini. Dan yang menariknya pada peranti ini terdapat fungsi Dual Aperture di mana ia berfungsi untuk mengawal kadar kemasukan cahaya. Bagi kamera hadapan pula, ia didatangkan dengan dua setup juga, iaitu satu selfie kamera dengan setup 8 megapiksel dan satu lagi kamera yang menggunakan setup 2 megapiksel untuk iris scanner. Secara keseluruhannya, gambar yang dihasilkan oleh kamera hadapan peranti ini sangatlah baik walaupun dalam keadaan kurang cahaya. Bagi rakaman video, ia boleh rakam sehingga Quad HD 30fps dan bagi features video stabilization hanya support sampai 1080p 60fps sahaja. Peranti ini juga terdapat RAW support. Jadi korang boleh install Gcam untuk dapatkan hasil gambar yang cantik ala-ala menggunakan peranti Google Pixel. Dari segi audio, peranti ini dipasang dengan setup stereo speaker Dolby Atmos dan peranti ini merupakan peranti siri S Samsung yang pertama bersama Samsung S9 yang dipasang dengan setup stereo speaker Dolby Atmos. Dengan setup stereo speaker Dolby Atmos ini, audio yang dihasilkan sangat kuat, jelas dan sedap untuk didengar. Pada peranti ini masih lagi terdapat 3.5mm picture audio. Dari segi performance, disebabkan ia dikuasakan dengan chipset Snapdragon 845 dari Qualcomm, dia masih smooth untuk digunakan. Nak buka apps pun laju, nak scroll social media pun sedap, nak switch dari app ke app pun tak ada masalah. Untuk multitasking pun masih lagi baik. Kalau nak cerita pasal performance dari segi gaming, saya tidaklah berani untuk mengulas perkara tersebut kerana saya bukanlah seorang mobile gamer. Namun berdasarkan pendapatan saya tentang performance peranti ini dari segi gaming daripada reviewer tech yang lain, bahawa peranti ini masih lagi mampu untuk handle game-game berat. Dari segi bateri, peranti ini dibekalkan dengan bateri 3500 mAh dengan port pengecasan Type-C dan support pengecasan pantas 15W. Ia juga support untuk penggunaan QI wireless charging. Apa yang saya boleh simpulkan tentang dia punya ketahanan bateri, korang pengguna biasa pagi tu korang charge penuh dan petang nak ke malam tu mungkin korang boleh charge. Ataupun petang, biasanya lewat petang macam tu lah, baru nak kena charge pun, which is kira separuh hari lah juga bateri tahan kan. Jadi kalau korang nak jimatkan sikit penggunaan bateri, korang bolehlah
on feature dark mode yang ada pada peranti ini. Saya akan ceritakan tentang lebih lanjut tentang fungsi yang terdapat pada Samsung One UI 3.5 ini pada peranti ini di lain video lah. Dari segi keselamatan, terdapat 6 cara untuk nyah kunci peranti ini, iaitu iris scanner, face unlock, pattern, pin, password dan fingerprint. Dan saya nak highlightkan tentang iris scanner dia kat sini, di mana iris scanner dia ni memang sangat berguna, terutamanya pada waktu sekarang di mana kita diwajibkan untuk memakai mask. Namun fungsi iris scanner ini sudah lagi tidak digunakan pada mana-mana peranti Samsung bermula Samsung S10 sehinggalah peranti yang terkini. Jadi untuk tahun 2021, adakah ia masih relevan? Pada pendapat saya, ya, ia masih relevan walaupun ia tak dapat kemas kini terbaru iaitu Android 11. Hal ini kerana prestasi yang ditunjukkan oleh peranti ini pada tahun 2021 ini amatlah baik dan masih lagi diterima untuk penggunaan harian dengan kameranya yang cantik, dan secara keseluruhan pun performance yang ditunjukkan oleh peranti ini pun sangat-sangat baik dan masih smooth untuk penggunaan tahun ini. Dan saya rasa tahun ini merupakan tahun terakhir ianya masih relevan kerana ia tidak lagi mendapat kemas kini yang terbaru kalau dibandingkan dengan pesaing yang lain, di mana peranti-peranti yang lain masih lagi dapat kemas kini yang terbaru walaupun sudah usia 3 tahun. Walau bagaimanapun, saya amat menggalakkan korang untuk beli peranti ini jika korang nak merasa menggunakan flagship Samsung. Walaupun ianya CS flagship, tapi ia masih lagi nampak mewah, rasa macam phone mahal untuk kegunaan harian pada tahun 2021 ini. Sekian saja video saya untuk kali ini. Kalau korang suka dengan video saya, korang boleh tekan butang like dan klik butang subscribe kerana selepas ini akan ada review Easy SMS ESM9101 wireless gaming controller dan juga iPhone CS untuk penggunaan tahun 2021. Jadi sekian sahaja daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.